Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara tempat yang penjarakan sosial ni wujud, antaranya di masjid-masjid dan juga surau. Saya duduk jauh-jauh kat dinding, kan? Sebelum PKP ni pun duduk macam ni dah tak? Kan? 1 meter, 1,5 meter dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, kita solat dalam keadaan jarak, dalam keadaan berjauhan. Adakah kita mendapat pahala solat berjamaah ataupun tidak? Adakah kita mendapat pahala solat berjamaah ataupun tidak? Ada ulama berpendapat bahawa untuk mendapat pahala solat berjamaah itu bukanlah semata-mata solat berjamaah itu, tetapi ini sebahagian ulama sebahagian ulama berpendapat nak dapat pahala berjamaah 27 tu, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat seorang diri bi 25, satu riwayat 25 darjat, satu lagi riwayat 27 darjat. Nak dapat 25 27 tu, kata sebahagian ulama, dia kena mula daripada awal. Maknanya datang awal, takbiratul ihram bersama imam, rapatkan saf dan sebagainya, baru dapat 27 darjat. Itu kata sebahagian ulama. Jadi nampak gayanya kalau ikut pandangan ni tak dapatlah 27 tu. Tak dapat 27 tu. Kalau datang lewat subuh rakaat kedua tu, imam rakaat kedua baru dia masuk, dia takbiratul ihram Allahu akbar, dia tak dapat 27, kurang sikit, potong markah. Yang dapat 27 tu yang sama dengan tu imam. Tu imam Allahu akbar, dia pun Allahu akbar juga. Kalau dia ujung-ujung dia datang tu imam tahiyat akhir, dapat tak berjamaah tu? Dapat tak? Makmumam tu dapat. Tapi dapat tak pahala 27? Kata sebahagian ulama tak dapat. Pasal nak kira yang datang awal dengan datang lewat, mana patut dapat penuh? Yang datang awal lah kan. Yang datang lambat tu kurang sikit lah pahala. Jadi yang soft tak dapat, yang soft tak dapatlah 27 tu. Pasal dia nak syarat tu, syarat 27 tu, datang awal, intizar, menanti nak semayang berjamaah tu, takbiratul ihram bersama imam. Dia kira-kira, ulama kira tu lebih kurang 27 perkara baru dapat 27 tu. Kalau kurang satu, potong satu markah, lebih kurang begitulah. Sebahagian ulama menghuraikan maksud hadis, semayang berjamaah itu lebih afdal daripada semayang sendiri dengan 27 darjat. Dia ada beberapa belah perkara, 27 perkara tu nak kira satu. Saya selalu datang lambat. Rakaat ketiga, rakaat keempat baru sampai. Malam saya pergi surau saya, tak boleh masuk, dia kunci dah. Orang baru mula semayang, Allahu akbar, saya sampai. Tengok pintu ni kunci, pintu kecil tu pun kunci. Kan? Tak boleh masuk. Dengar dah orang nak sembahyang tu. Kan?
Rakaat pertama. Saya AJK surau, tak boleh masuk. Kan? Saya dah kunci dah masuk sembahyang. Tak apalah Baik, ini kata sebahagian ulama. Kata sebahagian ulama yang lain, ini khilaf di kalangan ulama ni, dia rahmatlah ya. Kata sebahagian ulama yang lain, dapat 27 ni macam mana sekalipun, kalau kira berjamaah dengan imam, kira dapat 27. Ya. Yang datang awal sembahyang bersama imam 27. Yang datang lewat imam rakaat kedua, dia baru masuk sembahyang, dapat 27. Yang datang lewat imam sedang tahiyat akhir, dia baru Allahu Akbar, dia kena tambah lagi beberapa rakaat. Kalau subuh dia datang, dia kena tambah lagi 2 rakaat. Kalau isya dia datang imam tahiyat akhir, ya, dia baru masuk, dia tambah berapa? Dia tambah lagi 4 rakaat. Dia dapat tak 27? Dapat. Ini pandangan yang kedua, dapat. Ya, pandangan yang kedua dapat. Dia semayang, dia tak ikut duduk dalam saf. Dia semayang macam kita lah, jarak-jarak ni. Dapat tak 27? Dapat. Dapat. Ya, dapat. Pasal dia kira berjamaah ya. Macam mana keadaan saf, duduk jauh pada orang ke apa ke, dikira dapat dah. Semata-mata berjamaahnya. Ya. Jadi tuan-tuan nak ambil pandangan pertama ke pandangan kedua? Pandangan kedua. Pandangan kedua. Pandangan kedua lah ya. Kita ambil yang mudah lah. Ya, bukan senang nak datang berjamaah ni kan. Nak datang berjamaah tiap-tiap waktu ya. Patah lagi kalau nak tunggu pula kan. Jadi kita kira yang mudahnya datang berjamaah tu pun sudah dapat pahala berjamaah. Kerana apa? Kerana kita kira wa rahmatullahi wasi'ah. Kita kira kaedah dalam Quran, wa rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah Ta'ala ni luas. Ya, rahmat Allah Ta'ala ni luas. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kita kira kaedah dalam Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mensia-siakan balasan baik, pahala bagi orang yang berbuat baik. Ya, jadi datang sembahyang berjamaah tu walaupun lambat, duduk jauh-jauh sikit ya, tapi dia cuba melakukan perkara yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah dia orang muhsin, orang cuba berbuat baik. Maka kaedah dia, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik ya. Jadi dua kaedah. Ya, Allah tidak sia-siakan pahala orang baik. Yang keduanya, rahmat Allah Ta'ala ni sangat-sangatlah luas. Ada seorang lelaki zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia doa kepada Allah. Dia doa kepada Allah, Allahumma ighfirli wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Doa dia cantik Allahumma ghafirli wa Muhammada. Ni sahabat Nabi ni. Allahumma ghafirli wa Muhammada, ya Allah ampunkanlah aku dan juga Nabi Muhammad. Elok tak doa tu? Elok Allahumma ghafirli wa Muhammada, ya Allah ampunkanlah aku dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bahagian pertama ni, rangkap pertama doa eloklah, cantik. Macam kita lah, Allahumma ghafirli zunubi wa liwalidayya, apa semua tu tambah lagi. Jadi sahabat ni doa, Allahumma ghafirli wa Muhammada, ya Allah ampunkanlah aku dan juga Nabi Muhammad. Rangkap yang kedua, wala tarham ma'ana ahada, ya Allah janganlah engkau rahmati sesiapa pun bersama-sama kami. Ya, kami itu aku dan Nabi Muhammad je. Orang lain kau jangan bagi rahmat. Aku dengan Nabi Muhammad je kau bagi rahmat. Ya, Allahumma arhamni, bukan Allahumma ighfirli. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmatilah aku dan juga Nabi Muhammad,
janganlah engkau rahmati sesiapa pun bersama dengan kami. Rangkap kedua elok kata elok? Rangkap kedua ni tak apa cantik rangkap kedua tak apa cantik, sebab dia minta supaya Allah tidak bagi rahmat kepada orang lain bersama-sama dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia yang pertama, rangkap pertama eloklah, Allahumma arhamni wa Muhammada. Rangkap kedua tak apa cantik. Maka di sinilah bila Nabi dengar dia doa macam tu, Nabi panggil sahabat ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hajjarta wasi'a. Laqad hajjarta wasi'a, sesungguhnya engkau telah mengeraskan, hajar batu, hajar, hajjarta, engkau telah mengeraskan, yakni menyempitkan, wasi'a, perkara yang luas. Apa dia perkara yang luas? Rahmat Allah. Wa rahmatul Quran wa rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah Ta'ala tu luas. Jadi sahabat ni doa, jangan bagi rahmat kepada orang lain bersama aku dengan Muhammad, jangan bagi rahmat. Jadi Nabi kata laqad hajjarta wasi'ah, engkau telah menyempitkan perkara yang luas. Jadi tuan-tuan, maknanya rahmat Allah Ta'ala ni luas. Jadi kita harap gitulah maknanya. Kita boleh ambil pandangan ulama yang kedua, bahawa semata-mata kita hadir solat, dapat solat berjamaah itu, jamaah tu ramai ke tak ramai ke, kita hadir tu imam sini dah habis dah, imam rasmi dah habis semayang dah, adalah seorang duk semayang lagi, kita pun ikut dengan dia, berjamaah dah, berjamaah dapat dak 27, insya-Allah kita harap rahmat Allah Ta'ala tu rahmat yang luas Baik, kita nak sambung sikit bicara kita, termasuk beberapa asas Saya yakin tuan-tuan pun dah lupa dah. Kan? Maknanya ustaz lain mengajar pun kitab mana. Saya pagi tadi, aku sini aku nak baca buku apa tahu? Buku apa tu? Bawa betul tak bawa tu? Cuba angkat tengok. Betul. Kan? Baik, kita nak bicara sikit tentang fiqh ta'ayush sebahagian daripada asas ajaran Islam dalam kita hidup bersama di antara muslim dengan non-muslim Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi panduan kepada kita untuk hidup secara harmoni, untuk hidup secara baik dengan orang yang berbeza agama dengan kita. Walaupun dia mungkin buat perkara yang tidak elok kepada kita. Contoh, dia kutuk agama kita. Adakah kita nak kutuk balik agama dia? Dia kutuk agama kita. Sudah tentu di kalangan mereka ada yang akan kutuk agama kita. Adakah Islam suruh kita kutuk balik agama dia, hina balik agama dia? Perbuatan dia kutuk agama kita salah. Tetapi Islam tidak membenarkan kita membalas perkara tersebut dengan kutukan yang sama, penghinaan yang sama. Oleh kerana itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takhun man khanaka. Jangan kamu khianat terhadap orang yang khianat akan kamu. Dia khianat kamu, tapi jangan balas khianat tu dengan perbuatan khianat. Jangan balas dengan perbuatan khianat. Jadi kalau dia buat salah, adalah saluran dia, undang-undang dia, nak ambil tindakan dan sebagainya. Tapi nak balas balik perbuatan jahat tu dengan perbuatan jahat, Islam prinsip dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Idfa' billati hi ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Misalnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Janganlah kamu mencaci, janganlah kamu menghina, janganlah kamu mengutuk sembahan-sembahan selain daripada Allah.
Jangan menghina, mencaci sembahan-sembahan selain daripada Allah. Walaupun kita i'tiqad agamanya tidak betul, itu i'tiqad kita. Ya, itu kita kena i'tiqad lah agama dia tak betul. Itu i'tiqad kita, agama Hindu bagi kita tak betul. Ini akidah kita. Sembah Buddha bagi kita tak betul. Ini syirik kepada Allah. Itu i'tiqad. Itu i'tiqad. Tapi dari sudut zahirnya Allah Ta'ala tidak benarkan kita mencaci agama dia. Wala tasubbul ladhina yad'una min dunillah. Janganlah mencaci sembahan-sembahan selain daripada Allah. Apa sebab dia? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maka mereka pula akan mencaci Allah Ta'ala adwan bighairi ilm, atas dasar permusuhan tanpa ilmu. Dalam mereka syirik kepada Allah, mereka tak sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka caci pula Allah Ta'ala. Jadi bertambah lagi dosa mereka itu. Ya, satu. Yang keduanya, bila kita caci agama mereka, sembahan mereka, mereka pula caci Allah Ta'ala. Kita marah kepada mereka, mereka marah kepada kita. Akhirnya bergaduh sesama masyarakat. Ya, tidak harmoni. Tidak harmoni. Bila tidak harmoni, bergaduh perang. Bila bergaduh perang, berlaku pertumpahan darah. Ya, bila berlaku pertumpahan darah, dakwah berjalan atau tidak? Dakwah tidak berjalan. Jadi banyak benda tu. Ya, banyak benda tu. Jadi sinilah kita nampak hikmah kenapa Allah Ta'ala larang mencaci sembahan-sembahan selain daripada Allah. Walaupun kita beriktikad bahawa agama selain daripada Islam adalah agama yang tidak benar. Jadi itu antara asas, ya. Baik, salah satu contoh cerita, ya, muka surat kita ambil sikitlah, ya. Muka surat 33, salah satu cerita yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iaitu ada orang hina Allah Ta'ala, ada orang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang hina Nabi Muhammad, iaitu siapa hina? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay adalah orang besar di Madinah. Penduduk Madinah, orang besar di Madinah. Dan dia tokoh besar di Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai orang besar, sebagai pemimpin Arab, kebetulan ketika itu di Madinah tu ada orang Yahudi, Arab bergaduh dengan Yahudi. Maka orang Arab, Aus, Khazraj, ya, sudah merancang untuk mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin utama, sebagai raja mereka. Ya. Madinah tak ada raja ni. Madinah tidak ada raja. Yaman ada raja dia. Madinah tak ada raja. Jadi nak angkat siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja mereka. Dan dia pun hebatlah, tokoh hebat, dan dia ada ekonomi perniagaan dia maju dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Rancangan asal untuk angkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai ketua besar mereka, raja mereka, tidak diteruskan. Ya. Sini Abdullah marah tak? Marah kan? Marah. Jadi tapi dia nak lawan tak boleh, sebab orang Arab, Aus Khazraj, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya Abdullah bin Ubay pun dia masuk juga Islam secara munafik. Sebut tu dalam kitab sebut ketua munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketua munafik. Jadi nak cerita penghinaan dia kepada Nabi Muhammad. Satu masa Abdullah hantar hamba dia untuk ambil air, untuk dapatkan air.
Tapi hamba dia lambat balik. Pergi, balik lambat. Bila dia tanya kepada hamba dia pasal apa lambat dapatkan air, hamba dia bagi tahu bahawa hamba kepada Saidina Umar, orang suruhan Saidina Umar, jaga tempat ambil air tu, telaga tu, siapa pun tak boleh ambil air melainkan air untuk Nabi dulu, untuk Abu Bakar, untuk Umar, kemudian barulah orang-orang yang lain. Jadi Abdullah bin Ubay ni kena beratur juga macam orang lain juga. Dia tidak ada special. Kata bagi Nabi Muhammad dulu, lepas tu bagi Abdullah, tak ada. Ada turutan dia, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, barulah orang lain. Jadi mungkinlah Abdullah bin Ubay ni yang ke-10, yang ke-20 baru nak dapat air. Di sinilah tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia marah. Bila dia marah, apa dia kata? Abdullah bin Ubay ni kata, sammin kalbaka yakulka, gemukkan anjing kamu, nescaya anjing tu akan gigit kamu. Gemukkan anjing kamu, nescaya anjing tu akan gigit kamu. Anjing tu siapa? Anjing tu siapa? Nabi Muhammad. Jadi dia samakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anjing. Dia nak hina Nabi ke dia nak muliakan Nabi? Dia nak hina Nabi, dia nak kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemukkan anjing kamu, nanti anjing tu gigit kamu. Muhammad ni sebatang kara datang dari Mekah ke Madinah, kita sambut dia, kita raikan dia, kita bagi bantuan kepada dia. Sekarang Muhammad lebih pula daripada kita. Jadi Muhammad mula menggigit kita. Jadi dia samakan Nabi Muhammad dengan anjing. Ini satu bentuk penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hina Nabi. Ya. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau sekarang ada orang hina Nabi Muhammad, apa tindakan tuan-tuan? Tu imam nak ambil apa? Report. Report. Okey. Okey, report. Pasal jawatan rasmi. Tak boleh buat lebih-lebih. Yang tak ada jawatan ni kan. Sepak. Kan? Tahan tengah jalan. Kan? Ugut bunuh. Kan? Ugut bunuh. Kita tahu rumah dia kat mana, kereta dia ada, kita balik minyak tanah ke apa bakar kereta dia kan. Sebagai ancaman. Ni amaran awal. Kan? Pasal dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak tunjukkan toleransi ni. Tajuk kita ni toleransi sikit. Toleransi yang tinggi. Orang yang hina Nabi Muhammad. Ini satu contoh hina Nabi Muhammad. Adakah Nabi Muhammad ambil tindakan? Tidak. Adakah Nabi Muhammad ambil tindakan? Tidak. Sedangkan Nabi Muhammad ada kuasa. Nabi Muhammad boleh suruh je. Umar bawa lah Ali ke apa ke yang gagah-gagah yang jenis keras ni kan, tangkap Abdullah, bunuh je, pancung lah. Tak. Ya. Ini toleransi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ni lah Allah Taala wahyukan ayat Quran muka surat 34. Ini satu peristiwa yang menjadi sebab nuzul kepada ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Wahai Nabi, katakanlah bagi orang yang beriman. Bila orang hina Abdullah bin Ubay ni hina Nabi Muhammad, Sayyidina Umar tarik pedang nak pergi bunuh, nak lawan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ni pasal hina Nabi Muhammad. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi, qul, katakanlah wahai Nabi, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, yakni kepada Umar. Bagi tahu kepada Umar apa dia? Yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah, maafkanlah orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan hari-hari Allah. Dia tak harap hari pembalasan, dia tak beriman kepada hari akhirat. Bagi tahu kepada Umar, maafkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maafkanlah dia walaupun dia hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa?
liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Kerana nanti Allah Ta'ala sendiri akan memberi balasan kepada golongan tersebut bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Nanti Allah Ta'ala akan bagi balasan. Ini satu contoh penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, terdapat satu peristiwa di mana seorang Yahudi mengatakan Tuhan Muhammad miskin. Tadi hina Nabi Muhammad. Sekarang contoh yang kedua, dia naik sikit darjat dia, bukan hina Nabi Muhammad tetapi hina Allah Ta'ala, iaitu Tuhan Muhammad miskin. Rabbu Muhammad faqir. Tuhan Muhammad tu faqir. Faqir tu makna miskin lah. Arab ni kalau faqir biasanya tak ada duit lah, tak ada harta. Kalau miskin tu kadang-kadang tak ada duit, tapi kadang-kadang kesian. Miskin hadar rajul. Miskin bukan makna tak ada duit. Kadang-kadang kesian. Kesian maknanya. Jadi dia kata Tuhan Muhammad miskin. Pasal apa Yahudi ni kata Tuhan Muhammad miskin, Allah Ta'ala miskin? Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala nak buat pinjaman, nak buat hutang. Maknanya Yahudi ni pun barangkali dia baca juga, ataupun dia dengar sahabat-sahabat baca ayat ni. Nak kata dia baca tu, tulisan pun tak banyak lagi masa tu. Mungkin dia dengar, hidup bergaul dengan Arab baca, orang Islam baca ayat ni. Apa dia ayat dia? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah yang mau memberi pinjaman hutang, qardan hasana, pinjaman yang baik, qardul hasan. Kalau kita pergi bank tu konsep dia qardul hasan. Daripada Quran lah, qardan hasana, qard, qard. Kita ada seorang ulama nama dia Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jangan baca Qardawi. Kalau baca Qardawi, ra tu mati, maknanya butang. Syekh Yusuf yang butang, qardah. Dia ra dia tu baris patah. Al-Qaradawi. Al-Qaradawi. Al-Qarda itu hutang. Al-Qara nama tempatnya Qaradawi. Baik, berhutang. Siapa boleh bagi pinjam kepada Allah qardan hasana fayudha'ifahu, maka nanti Allah Ta'ala akan balas balik, digandakan ad'afan katsirah, dengan gandaan yang banyak. Di sini Allah Ta'ala nak berhutang. Jadi Allah Ta'ala nak berhutang ni, Allah Ta'ala kaya ke Allah Ta'ala miskin? Zahir ni bila berhutang Allah Ta'ala miskin lah. Jadi Yahudi ni dengar sahabat baca ayat ni, maka dia pun spontan menyatakan Rabbu Muhammadin faqir. Tuhan Muhammad ni miskin, dia nak berhutang. Sama ada dia kata tu dia nak menghina, wallahu alam. Sama ada dia tak nak, dia tak hina, cuma dia faham zahir ayat ni. Jadi zahir ayat ni maksudnya apa? Bukan Allah Ta'ala nak berhutang. Zahir ayat ni maksud Allah Ta'ala suruh kita bersedekah. Allah Ta'ala suruh kita bersedekah. Jadi Allah Ta'ala minta bagi pihak orang miskin. Minta bagi pihak orang miskin. Bila kita sedekah kepada orang miskin, adakah orang tu akan bayar balik? Tak. Siapa akan bayar balik pada kita? Kita sedekah ke masjid, kita sedekah ke surau, orang datang berhutang, kita tak harap dia bayar balik, tak harap balik. Siapa akan bayar? Nanti Allah Ta'ala akan bayar. Fayudha'ifahu. Jadi Allah Ta'ala minta bagi pihak orang yang miskin. Allah Ta'ala minta bagi pihak orang miskin. Nanti Allah Ta'ala akan balas. Macam mana Allah Ta'ala balas? Banyaklah kaedah. Allah Ta'ala bagi kita sihat, jadi mungkin dengan sebab kita bersedekah, dawu mardakum bis sadaqah. Ada satu riwayat sebut, rawatilah orang sakit di kalangan kamu
dengan bersedekah. Sedekah akan tolaklah penyakit-penyakit tu, wallahu alam, ya. Salah satu, ya. Baik. Jadi Yahudi ni kata Allah Ta'ala miskin. Jadi bila dia kata Allah Ta'ala miskin, mungkin dia nak hina Allah Ta'ala kerana perangai Yahudi yang ketika itu bermusuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata Yahudi ini berunsur penghinaan terhadap Allah, walau bagaimanapun Islam mengajar supaya sentiasa mengamalkan sikap toleransi yang tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu agar perbuatan Yahudi itu dimaafkan. Dimaafkan. Ayat yang sama juga. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamullah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi kepada orang beriman, kepada sahabat-sahabat kamu yang nak ambil tindakan kepada Yahudi ni, yaghfiru, maafkanlah mereka. Ya, bukan ampunkan dosa dah. Pengampunan dosa tu mereka dosa dengan Allah, itu bukan kuasa kita nak mengampun. Tapi kita maafkan, kita tak ambil tindakan apa. Maafkanlah mereka. Ya. Pasal apa? Pasal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yarjuna ayyam Allah. Nanti yang akan bagi balas kalau mereka tak bertaubat, tak insaf, liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Nanti kerana Allah Taala akan balas kaum-kaum tersebut dengan apa yang mereka usahakan. Jadi daripada dua kisah ini, satu hina Nabi Muhammad, Abdullah bin Ubay bin Salul hina Nabi Muhammad, Allah Ta'ala suruh maafkan. Satu lagi kisah Yahudi hina Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala suruh maafkan. Jadi maksudnya ialah, kalaulah ada pada hari ini orang yang menghina Islam, orang yang menghina Nabi Muhammad, orang yang menghina Allah Ta'ala, salah satu yang boleh kita lakukan ialah memaafkan mereka. Salah satu, ya. Salah satu tindakan kita boleh ambil juga. Itu adalah peruntukan dia, ya. Itu ada peruntukan dia. Bukanlah kita boleh ambil sendiri tindakan, kan. Oleh kerana dia dah hina Nabi Muhammad, maka kita pun boleh tikam dia. Tak boleh, kan. Kalau dia hina Nabi Muhammad, kita tikam dia, siapa polis tangkap? Boleh tangkap yang hina Nabi Muhammad kan? Boleh tangkap kita? Nak tanya kita kan? Kita yang kena kan? Dia tak akan kena, kan? Lambat sikit lah nak kena. Mungkin kena ya, lambat sikit lah, kan? Tapi itu dah tentu simpati kepada dia tu lebih. Walaupun dia hina Nabi Muhammad, tapi kita pergi tikam dia, orang marah kepada kita, ya. Itu maknanya undang-undang tu ada, peruntukan undang-undang tu ada, ya. Tapi salah satu yang Islam ajarkan, toleransi yang tinggi, maafkanlah. Sebab apa? Sebab bila dia hina Nabi Muhammad, ya salah, tapi jatuh tak darjat Nabi Muhammad? Bila mana dia hina Islam, jatuh tak darjat Islam? Tak. Bila dia hina Allah Ta'ala, jatuh tak darjat Allah Ta'ala? Tak. Dari satu sudut tak ada apa pun, ya. Allah Ta'ala tetap mulia, Nabi Muhammad tetap mulia, Islam tetap mulia, tidak ada masalah, ya. Dan Islam tidak berhajat kepada kita. Islam tak berhajat kepada kita, kita yang berhajat kepada Islam. Allah Ta'ala tak berhajat kepada kita, kita yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Antumul fuqara'u ilallah, kamu yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi salah satu secara maknanya kita boleh bertoleransi. Kita tak redha dengan perbuatan dia salah dari sudut agama, tapi kita boleh maafkan dia, kita boleh sampaikan dakwah kepada dia. Yang nak ambil tindakan tu pihak kuasa lah, polis ke apakah, ada undang-undang. Awak salah hina Nabi Muhammad, awak salah hina lambang-lambang agama, ini boleh merosakkan masyarakat yang berbilang agama, itu pihak berkuasa lah ambil tindakan. Jadi kita boleh maafkan, kita boleh sampaikan dakwah kepada dia, kita boleh cerita tentang Nabi Muhammad, kita boleh cerita tentang agama Islam kepada dia, ya. Ini saya nak sebutkan tentang asas, ya, yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan boleh rojok kaji ayat ni, surah Al-Jasiyah ayat 14, ya.
iaitu Allah Ta'ala suruh kita maafkan orang yang menghina Allah Ta'ala, orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan dia pada pagi ini, supaya kita mempunyai sikap toleransi yang tinggi dan kita boleh memaafkan orang yang berbeza agama dengan kita walaupun dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukuplah sekadar tu untuk pagi ini. Kalau di Selangor pun dia dah tak bagi kuliah lama-lama. Kuliah kalau maghrib tu sampai isyak kena berhenti dah. Dia tak boleh sambung lagi dah. Kena berhenti dah ya. Lebih kurang 35 minit, 40 minit je. Dan alhamdulillah saya pun selama 10 tahun memang kuliah, isyak je saya berhenti. Pasal nama kuliah dia kuliah maghrib. Nama dia kuliah dia lah kuliah maghrib. Kalau sambung pula lepas azan isyak, dia jadi kuliah maghrib plus kuliah isyak. Jadi saya kuliah maghrib je. Saya tak buat kuliah isyak. Kuliah maghrib, kuliah isyak. Sama juga kuliah subuh ni, kalau matahari naik tu, dia akan jadi kuliah isyraq pula. Kuliah syuruk. Kuliah subuh dan kuliah syuruk. Saya kuliah subuhnya. Jadi dia tak boleh sampai lah waktu syuruk, tak boleh sampai waktu duha. Baiklah, sekadar itu, wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.